علينا لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله جود علينا الله لا إله إلا الله جود علينا لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله جود علينا الله لا إله إلا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Qadhi Zakaria Al-Ansari rahimahullah ta'ala pula menyebut bahawa sidik itu mempunyai 3 tempat. Kata beliau, sidik ialah hukum yang bersesuaian dengan realiti. Jadi katanya Qadhi Zakaria Al-Ansari menyebut bahawa sidik ini ada 3 tempat. Jadi apakah yang dikatakan sidik? Sidik ini menepati perkara yang sebenar. Itu dia sidik. Ataupun dikatakan sidik itulah benar. Jadi dikatakan seorang itu sidik, maknanya bersesuaian dengan apa yang berlaku ataupun realiti yang berada. Maka tempatnya ialah lidah. Dia sidik ni iaitu dari segi lidah. Dan juga yang pertama lidah dan juga hati. Hati serta perbuatan yang semuanya berhajat kepada sifat yang mengkhususkannya. Jadi tempatnya ialah lidah dan juga hati. Jadi lidah itu benar, hati tidak benar, maka tidak menepati juga. Ataupun biasanya kita memahami benar itu duduk pada lidah. Maka dikatakan juga benar juga pada hati. Yang mana dengan hati yang benar itu akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang benar ataupun perbuatan-perbuatan yang baik. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dikenali dengan As-Siddiq, yakni orang yang benar, kerana beliau telah membenarkan apa yang diperkatakan oleh Nabi SAW. Sedangkan Nabi itu tidak sekali-kali berdusta. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak bercakap mengikut hawa nafsu kecuali apa yang diwahyukan kepadanya. Maka Nabi SAW orang yang benar. Maka sesiapa yang membenarkan Nabi, maka dia pun orang yang benar. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dikenali dengan As-Siddiq kerana dia membenarkan apa sahaja yang diperkatakan oleh Nabi. Maka orang yang benar ini diantaranya benar dari segi lidah. Lidahnya bercakap benar, tidaklah ia ini berdusta, tidaklah ia berbohong. Jadi ada orang yang biasanya suka berbohong, suka berdusta. Ada orang ghalibnya tidak berdusta, jarang-jarang sekali dia dusta. Kadang-kadang ada orang yang dusta dengan benar dia itu sama banyak. Cakap benar dengan cakap dusta sama banyak. Jadi nak beritahu yang sebaiknya orang itu orang yang sentiasa benar. Maka kalau dia itu sentiasa bohong, sedikit saja benar. Orang yang sentiasa bohong, sedikit saja benar, nanti kebenaran dia pun dibohongi oleh orang. Walaupun sudah benar, tapi dia memang dia cakap betul, tapi biasa ghalibnya memang dia cakap bohong. Maka yang dia cakap bohong pun orang kata dusta juga. Sebab apa? Sebab ghalibnya dusta. Lalu dikatakan bahawa As-Siddiq pada lidah ialah mengkhabarkan tentang sesuatu mengikut keasliannya. Pada hati mengikut keasliannya. Jadi dia mengkhabarkan sesuatu mengikut sesuatu yang benar, yang asli, yang benar. Maka itu dipanggil As-Siddiq, membenarkan perkara yang benar-benar berlaku, ataupun apa yang diperkatakan itu memang perkara itu benar berlaku. Dan juga mengkhabarkan, dan pada hati ialah keazaman yang gitu. Pada perbuatan pula ialah meletakkan mengikut kecenderungan dan juga minat. Jadi dia ada 3. 1 lidah, 2 hati, 3 perbuatan. Maka benar ini pada lidah, benar pada hati, benar pada perbuatan.
Maka ketiga-tiga inilah menyebabkan orang itu dikira orang yang membenar atau orang yang benar, as-siddiq. Maka sebab siddiq ialah yakin dan percaya dengan khabar yang diceritakan. Maka yang menyebabkan seseorang itu menjadi benar kerana ada sifat yakin. Ada sifat yakin dengan apa yang diceritakan kepadanya. Jadi Nabi SAW membawa cerita-cerita yang menggembirakan, dan Nabi juga membawa cerita-cerita yang menggerunkan. Maka Nabi itu dipanggil Basyirun wa Nazir, pembawa berita gembira dan pembawa berita yang menggerunkan, memberi ancaman. Jadi dikatakan orang yang benar itu ialah membenarkan apa-apa yang orang ceritakan kepadanya. Maka hasil daripada orang yang benar itu ialah memuji Allah. Kalau diceritakan tentang perkara-perkara umpama syurga, umpama perkara-perkara yang baik, maka dia memuji Allah Ta'ala. Itu tanda dia benar. Tapi kalau dia itu tidak puji, dia memperlekehkan, menolak, tidak terima, bermakna dia tidak termasuk orang yang benar. Sedangkan perkataan Allah itu benar, apa yang dibawa oleh Nabi SAW itu benar. Maka sifat orang yang benar ini memuji Allah Ta'ala. Dan juga makhluk yang bersifat dengan as-siddiq juga memuji orang-orang yang bersifat siddiq. Dia puji Allah dan juga memuji orang-orang yang bersifat siddiq. Allah Ta'ala memuji Nabi, dan Nabi SAW memuji para sahabat. Kerana sahabat itu adalah orang yang benar. Benar tingkah lakunya, benar perkataannya, benar perbuatannya. Maka kalau dia benar-benar ada pada tiga perkara itu, maka dia termasuk orang siddiq, orang yang benar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kepahaman orang awam siddiq bagi orang awam, iaitu di kalangan muslimin, hanya terhenti pada siddiq lidah. Bila sebut benar, benar pada lidah saja. Apa yang dikata itu benar. Sebaliknya, apa yang dimaksudkan oleh orang-orang sufi, tokoh-tokoh orang yang sufi, yang dikatakan benar itu adalah kepahaman umum yang merangkumi dengan benarnya hati. Orang sufi memandang kepada hati yang benar. Jadi bila kita beribadat ini, adakah kita ibadat ni benar-benar dengan Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala, maka dikatakan merangkumi siddiq hati, yang ini benar pada hati, dan juga benar pada perbuatan, dan benar pada ahwal, di samping siddiqnya lidah. Maka daripada segala keadaan dia benar, di samping lidahnya memang bercakap benar. Jadi payah kita nak mencari hari ini orang yang betul-betul bercakap benar. Benar dari segi perbuatan, benar dari segi akhlak, benar dari segala tingkah laku. Jadi sifat orang-orang yang benar ini, kalau dia ini orang yang benar, maka dia ini maknanya kalau dia bercakap, mudah orang ikut dia. Dan kalau dia bercakap, mudah orang percaya ke dia. Maknanya sebab apa? Sebab dia ni orang yang benar. Bila hati dia benar, akan memberi kesan kepada orang-orang lain. Atau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ramai para sahabat masuk Islam di tangan dia. Maknanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dapat 2 kalimah syahadah, beriman, kemudian mengajak sahabat-sahabat Nabi yang lain beriman. Makin ramailah para sahabat yang mengikuti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang benar. Jadi dikatakan bahawa bila dia ini benar perbuatan perkataan, maka akan mudahlah orang mengikut katanya. Lalu dikatakan bahawa seorang itu yang paling penting mesti dia benar hati. Hatinya betul-betul benar pada Allah Subhanahu wa ta'ala, di samping benarnya lidah. Kalau orang itu tidak benar lidah, maka hati akan tidak benar. Lalu dikatakan bahawa Al-Allamah Ibnu Abu Syarif rahimahullah ta'ala berkata di dalam Hawashi Al-Aqaid, ahli-ahli sufi menggunakan kalimah siddiq dengan maksud persamaan di antara yang tersembunyi dengan yang nyata. Siddiq ini, ahli sufi mengatakan bahawa siddiq ini sama apa yang nyata, apa yang ada dalam batin dia. Sebab kalau dalam batin dia, maknanya orang boleh tahu dengan zahir dia, batin dia macam mana. Walaupun dia ini kata dia tunjuk sifat-sifat yang baik, tapi kadang-kadang batin dia tak baik, akan nampak juga perkara yang tidak baik. Sebab tu dikatakan bahawa
Kalau nak tahu sifat seseorang, yang pertama tengok masa dia marah. Tengok masa dia marah. Kadang-kadang cakap molek saja dia marah, macam-macam topik. Maknanya orang boleh tahu lalu, oh gini sifat dia. Begitu. Maknanya. Dan begitu juga tengok masa dia berurusan dengan orang. Masa orang mencela dia. Yang pertama ketika dia marah. Yang kedua ketika orang cela dia. Macam mana ketika orang cela dia? Orang kata dia, orang kutuk dia, orang macam mana? Masa di situ dia boleh tahan. Kalau dia orang baik dia boleh tahan. Tapi kalau dia tidak tahan, habis. Dia akan keluar segala sifat-sifat dia yang buruk. Sifat-sifat dia yang buruk. Jadi dia tengok. Yang kedua tengok ketika mana? Ketika orang mencela dia, ketika orang kata pada dia. Masa ketika itu kita akan dapat sifat dia yang sebenar. Kemudian kita tengok istiqamah dia dalam kebaikan dia. Sebab kalau dia itu orang baik, dia akan istiqamah dengan kebaikan dia. Tapi kalau dia buat baik, dia tunjuk buat baik, hanya sekejap, lama-lama orang akan tahu sifat dia macam mana. Sebab tu awal-awal ulama-ulama sufi dia tahu, dia kata nak kenal orang tu kena subah, kena sahabat. Memang kita jumpa sekali dua, kita tengok dia baik. Oh cakap bergalu gini bagus tu. Cuba kita kawan cukup je. Seminggu, 2 minggu kadang dapat tahu. Tak tahu seminggu lagi, 2 minggu, 3 minggu sudah dapat tahulah sifat-sifat dia macam mana. Maknanya. Lalu dikatakan bahawa orang yang benar ini mesti perkataan, dari segi lidah, dari segi hati dia benar. Maka orang benar ini sama zahir dan batin. Zahir dan batin dia sama. Bagaimana sahabat kan, ketika dia menceritakan tentang Muawiyah bin Abu Sufyan, datang dalam Abu Zar Al-Ghifari menyampaikan ilmu, datang Muawiyah dengar nasihat-nasihat, nangis dia, dapat dengar nasihat daripada orang yang benar. Dia balik dia bagi harta, tengok test sekali benar tak dia kata. Yang selama ni dia kata jangan terpengaruh dengan dunia dan sebagainya. Akhir sekali Muawiyah bagi harta, dia nak tengok betul tak dia. Dia ketika dia bercakap tu boleh. Dan kata-kata dia memang memberi kesan kepada Muawiyah, sehingga kan Muawiyah menangis bila dengar sahabat Nabi ini menyampaikan kuliah dia, menangis. Dia balik, dia ambil harta, dia bagi pada tu. Mu boleh cakap sebab harta tak duduk kamu. Mana pangkat tak duduk kamu, pemerintahan tak duduk kamu, boleh cakap, ambil sekali, test sekali, bagi harta dulu. Bagi harta, tengok macam mana, hanyut tak hanyut. Bagi harta, sahabat Nabi ambil molek-molek harta. Ambil. Mari tu saya tanya, ambil tak? Ambil. Tapi akhir-akhirnya dapat tahu memang benar. Walaupun dia ambil, dia tak guna ke dia beri pada fakir-fakir miskin. Lalu ternyata, oh memang benarlah apa yang kamu katakan, dengan sifat kamu tu benar. Kalau kamu kata zuhud, memang benar kamu zuhud. Kerana perkataan itu lebih mudah daripada perbuatan. Perkataan boleh cakap, maknanya, tetapi dari segi perbuatan itu payah. Jadi dikatakan benar itu mesti perkataan benar dan perbuatan itu benar. Sebab itu kita semua boleh bercakap tentang sabar, tapi belum tentu kita jadi orang sabar. Kita boleh bercakap tentang zuhud, tapi belum tentu kita adalah orang yang benar-benar zuhud. Maka dikatakan orang yang benar, zahir dan batin sama saja. Kalau zahirnya zuhud, maka batinnya zuhud. Hatta dikatakan bahawa Imam Syafi'i pergi jumpa Imam Malik, tengok kemewahan ada dalam pada Imam Malik. Imam Syafi'i menangis. Tengok tubuh dia dulu tak kaya macam ni, tak mewah. Bila lama tu tinggal, balik-balik tengok tubuh dah mewah. Dah mewah. Menangis Imam Syafi'i. Imam Malik tanya, kenapa kamu menangis? Aku bimbang dunia masuk dalam hati kamu. Nangis anak murid, bimbang untuk guru jadi ahli dunia. Imam Malik beritahu. Walaupun harta dia banyak ini, tidak memberi kesan kepada dia sebenarnya. Dan dia bukanlah mencari benda-benda yang macam itu, tetapi sebenarnya itu adalah hadiah daripada orang-orang yang memberi hadiah kepadanya. Jadi nak beritahu sifat benar ini ternyata zahir dan batin itu dalam keadaan sama saja. Maka dikatakan yang zahir dan yang batin
agar hal seseorang hamba tadi tidak mendustakan amalannya, dan begitu juga sebaliknya. Maka zahir dan batin itu sama. Kalau zahir dan batin sama, barulah dia kira orang yang tidak berdusta. Kalau zahirnya lain, batinnya lain, maka itu dikira orang yang berdusta. Maka zahir boleh bercakap tentang agama, boleh bercakap tentang akhlak, boleh bercakap, tapi batin ni macam mana? Kalau batinnya tidak, maka dia tidak termasuk di kalangan orang sidik, tapi dia adalah orang kazib, dusta, orang yang dusta. Jadi dusta ini kita tidak boleh menipu di hadapan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala tahu siapa benar, siapa juga dusta. Maka ulama-ulama, di antaranya ulama tasawuf, membahaskan tentang benar, mesti benar. Benar dari segi perbuatan, benar dari segi perkataan dan seumpamanya. Melalui kepahaman ini, maka sidik merupakan satu sifat yang melahirkan keazaman dan hemah untuk meningkat dalam perjalanan menuju kesempurnaan dan menghilangkan sifat-sifat kekurangan yang terjadi. Jadi apabila dia sudah yakin dengan Allah, sudah mengetahui dan sudah membenarkan apa yang diceritakan kepadanya, maka kena tahu jannah al-haq. Innal jannata haqqun. Sesungguhnya syurga itu benar. Wan narul haqqun. Dan neraka itu benar. Maka dia membenarkan apa yang diceritakan. Katanya ulama, sidik ini membenarkan apa yang diceritakan ke atasnya, yakni membenarkan apa yang datang daripada Al-Quran dan juga hadis. Jadi membenarkan itu yang pertama, mari yakin dan percaya. Itu membenarkan juga. Dia yakin dan dia percaya. Kemudian yang kedua, dia ini benar dengan perkataannya, dengan lidahnya, dengan amalannya. Maka dengan keyakinan yang ada dalam hati, maka memberi semangat dia, ataupun memberi azam dia. Dengan ada sifat benar inilah seseorang itu akan melakukan amal ibadat semakin hari membawa kepada peringkat kesempurnaan. Sebab itu kita tengok para sahabat, walaupun mereka itu dijamin syurga, tapi mereka banyak menangis. Sayyidina Umar banyak menangis, Sayyidina Osman begitu juga banyak menangis, kerana dia benar-benar yakin dengan apa yang dibawa oleh Nabi. Dan segala yang dibawa oleh Nabi dia membenarkan, dia percaya, dia membenarkan. Kesan daripada dia yakin, dia membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi, maka datang satu semangat untuk melakukan amal ibadat, menyebabkan ibadatnya menjadi semakin sempurna. Maka benar ini tidak terpisah dengan sidik, dan sidik ini tak terpisah dengan yakin. Yakin dengan apa yang dibawa. Kemudian setelah meyakini dan membuktikan dia ini benar, mesti duduk kepada perkataan, lidah, perbuatan dan sebagainya. Maka mengikut pengiktibaran ini, sidik merupakan pedang Allah yang berada di tangan ahli suluk. Orang-orang yang berjalan kepada Allah dipanggil ahli suluk, pedangnya mesti ada pada sidik. Kalau sesiapa yang tidak lagi benar, dia belum lagi orang yang berjalan dengan Allah. Masih lagi tidak benar. Kehidupannya hanya bercakap dusta, bercakap bohong dan sebagainya. Maka Nabi sekali-kali tidak pernah bercakap bohong. Bahkan ada mengatakan bahawa satu ketika baginda Rasulullah SAW telah melihat ada orang berlari. Tengok berjalan, Nabi berhenti, tengok ada orang berlari. Kemudian ada seorang lagi yang kejar dia. Jadi tiba-tiba yang tengah kejar dia pusing balik, mungkin cari tak jumpa. Tanya Nabi, ada kamu nampak tak lelaki yang lalu di kawasan? Jadi Nabi tidak tahu dia kejar itu ada kerana memang dia nak menzalimi orang tadi ke, ataupun sebaliknya, tidak tahu. Lalu Nabi pun undur 3 langkah belakang. Nabi undur belakang. Nabi mengatakan, semasa aku duduk di sini tidak ada pun. Tidak ada pun. Pak Nabi undur ke belakang. Semasa aku duduk di sini tidak ada pun. Maka ini tidak dipanggil dusta. Benar, Nabi benar. Sebab apa? Sebab memang masa Nabi duduk di situ tak ada. Masa Nabi jalan, nampak orang berlari. Maka bila ditanya, Nabi undur belakang. Kata masa saya duduk di sini tidak ada. Tidak ada. Sebab itu dikatakan Nabi tidak pernah sekali-kali bercakap dusta. Maka keyakinan mesti ada. Kerana yakin ini berkait rapat dengan sidik. Dengan sidik, dengan yakin tadi, maka dia akan membenarkan apa yang dia yakin.
Lalu dikatakan bahawa merupakan pedang Allah yang ada di tangan ahli suluk, dan orang-orang yang berjalan dengan Allah kepada Allah, dia mesti ada sifat benar. Dan nak menjadi orang yang benar ini bukan satu perkara yang mudah. Dengan menggunakan pedang tersebut, yakni pedang benar tadi, mereka akan memotong tali rintangan-rintangan. Bila ada kebenaran tadi, segala rintangan tadi akan jadi mudah. Kerana yakin dengan janji Allah, yakin dengan ancaman-ancaman daripada Allah. Jadi betul-betul yakin. Maka dengan keyakinan ini, dia ini yakin dengan arti kata dia membenarkan apa yang diceritakan tadi, yakni mengenai syurga, neraka, pahala, dosa. Dia ini membenarkan. Hasil dia membenarkan tadi dengan apa yang dibawa, menyebabkan dia yakin. Yakin ini membawa sifat benar. Siapa yang kuat yakinnya, maka kuat hemahnya untuk melakukan ibadat kepada Allah. Bila dia kuat yakin, kuat semangat dia untuk melakukan amal ibadat. Bila benar-benar yakin, maka sudah tidak ada lagi rintangan. Sudah tidak ada rintangan. Malah sikit buat amal ibadat, rasa nak buat maksiat, yakin adanya azab, tak buat. Malah buat amal ibadat, yakin bahawa adanya balasan yang hebat, maka buat amal ibadat. Dengan keyakinan yang kuat tadi, menyebabkan seseorang tadi sidik, benar dengan segala perkataannya. Nabi pun bergurau dalam keadaan Nabi benar. Satu hari Nabi jumpa seorang makcik, orang tua. Lalu makcik tadi minta, "Ya Rasulullah, doakanlah saya biar saya masuk syurga." Ni orang tua. Nabi kata orang tua tak duduk dalam syurga. Jadi bila dengar macam tu, macam nanti menangis. Kenapa menangis? Kerana yang dikatakan bahawa orang tua tidak ada dalam syurga. Nabi kata memang di dalam syurga mana ada orang tua, semuanya jadi muda belaka. Maknanya memang benar, itu tidak dikatakan bohong, itu dikatakan bercakap benar. Maka dia suruh kita ini sentiasa bercakap benar. Sehingga satu hari Nabi ini duduk bersama dengan sahabat. Kemudian datang budak kecil mengganggu perbualan Nabi dengan para sahabat. Padahal budak itu tidak mengganggu, hanya dia duduk kawasan itu saja. Hanya ibunya bimbang, takut dia ini mengganggu Rasulullah. Lalu ibunya memanggil anak dia. Maka ibu dia panggil anak dia. Bila ibu dia panggil anak dia, maka Nabi bertanya, "Kenapa kamu panggil dia?" Ataupun sebab apa panggil dia? "Kerana nak pergi makan," katanya. Nak pergi makan. Sebenarnya dia panggil itu kerana bimbang, takut anak dia ni mengganggu Nabi. Kan nak pergi makan. Lalu Nabi kata, "Kalau kamu tidak memberi makan, tertulis nama kamu pendusta." Maknanya kita macam-macam anak nak ikut kita, nak pergi hospital, nak kocok. Maknanya nak pergi takut-takut, jangan main. Sekiranya kamu tidak memberi makan, maka tertulis nama kamu itu pendusta. Begitu maknanya. Apatah lagi kalau kehidupan orang tadi memang suka berdusta. Kerana apabila suka berdusta, maka dusta itu menjadi amalan dia. Jadi payah nak tinggal. Itu keadaan dia. Lalu dikatakan bahawa hilanglah rintangan dan juga halangan yang merentangi jalan dalam sair. Sair ini perjalanannya menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni berat ibadat, malas ibadat, semangat ibadat itu kurang, lemah. Semangat ibadat lemah itu sebenarnya bergantung kepada keyakinan kita. Keyakinan kita kepada Allah. Semakin kuat kita yakin dengan Allah, semakin kuatlah semangat kita untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Jadi dengan semangat ini, dengan yakin ini akan melahirkan sifat benar dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam pegangan, dalam hati dia, akan membenarkan segala apa yang dia ucapkan terbukti pada amalan dia. Lalu dikatakan bahawa kalaulah tidak kerana sidik, mana mungkin dia mampu menuju kepada peningkatan. Kalau tidak kerana dia ini membenarkan, ataupun dengan sifat benar, ataupun dengan benar, sudah tentu dia akan terdedah untuk berhenti ataupun terputus jalan daripada melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita
mesti kena ada sifat benar di dalam pergaulan kita, dalam perkataan kita. Harta tidak boleh. Kita nak bergurau pun sebenarnya tidak boleh dalam keadaan dusta. Tak, walaupun kita nak bergurau, kalau boleh kita bergurau pun mesti dalam bercakap dalam keadaan benar. Maka benar ni akan tengok. Nabi SAW pernah melarang ataupun memberitahu kepada Ibnu Umar, kamu jangan jadi seperti seseorang yang dia ini buat amal ibadat tinggal, amal ibadat tinggal, amal ibadat tinggal. Nabi itu kalau sembahyang malam tinggal sembahyang malam, buat amal tinggal. Nabi beritahu kepada sahabat yang bernama Abdullah ibn Umar, lantaran daripada apa yang Nabi kata, lalu dia terus menjadi ahli ibadat, dan ibadat yang ibadat sunat dia buat dalam keadaan istiqamah sampai kepada dia mati. Sampai kepada dia mati. Lalu disuruh kita, di antaranya nak berjalan kepada Allah, mesti kita ini duduk dalam keadaan benar perkataan, perbuatan dan juga pegangan kita dalam melakukan amal ibadat kepada Allah. Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala berkata, sesungguhnya persediaan yang benar untuk bertemu dengan Allah Ta'ala adalah kunci semua amalan soleh. Jadi amalan yang soleh merupakan persediaan dia ini berjumpa dengan Allah Ta'ala. Maka ahwal keimanan dan juga maqam salik ilallah, maqam orang yang berjalan kepada Allah Ta'ala, ia juga merupakan kunci maqamat, kedudukan dia bagi orang yang berjalan menuju kepada Allah Ta'ala. Yang ia daripada sedar, mula-mula lalai, kemudian pergi ke sedar. Kita ni asal lalai, berlaku lalai. Asalnya kita ingat Tuhan, ingat pada Allah. Asalnya, lepas tu kita lalai, sehinggalah dipilih oleh Allah. Kalau Allah Ta'ala pilih, ingat. Kalau tak pilih, duduk dalam lalai. Daripada lalai itu pergi kepada ingat. Ingat, kemudian sedar. Kemudian daripada sedar itu pergi kepada taubah. Bertaubat kepada Allah. Kemudian inabah. Maknanya dalam keadaan dia bertaubat kepada Allah Ta'ala daripada dosa-dosa dia, kemudian dia bertaubat kepada Allah daripada lalai hatinya kepada Allah. Kemudian dikatakan bahawa mari timbul rasa mahabbah, rasa kasih cinta kepada Allah, sehinggalah sampai kepada raja, benar-benar harap kepada Allah, dan juga mari perkataan khauf, yakni takut kepada Allah Ta'ala. Bila dia benar-benar harap khauf kepada Allah, lalu jadilah dia ni orang yang menyerah kepada Allah. Maka dikatakan bahawa penyerahan, pasrah serta termasuk semua amalan hati dan juga anggota hanya berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan senang kita nak menjadi orang yang benar. Jadi untuk menjadi orang yang benar dalam amal ibadat kita kepada Allah, kuncinya amal soleh. Jadi kelemahan kita dalam melakukan amal ibadat menyebabkan hati kita jadi tidak benar dengan Allah. Jadi dikatakan kuncinya amal soleh. Amal soleh dengan memperbanyakkan amal soleh. Bila orang itu memperbanyakkan amal soleh, akan meningkatkan iman dia, keyakinan dia kepada Allah semakin tinggi, semakin tinggi. Bukan kita tidak yakin bila diceritakan tentang neraka. Yakin tak? Yakin. Bahkan orang, contohnya wanita yang tidak menutup aurat, dia tanya kepada dia tentang neraka, dia tahu neraka. Kalau dikatakan bahawa orang yang tidak menutup aurat ini akan masuk neraka, dia tahu. Kan tidak tahu. Tapi kesedaran itu tidak ada. Kesedaran itu tidak ada. Sehinggalah dia ini melakukan amal-amal yang soleh. Bila dia melakukan amal-amal yang soleh, sehinggalah hatinya yang lalai jadi ingat kepada Allah. Bila betul-betul dengan amal soleh yang berterusan tadi, akhirnya menjadikan dia ini orang yang benar. Benar perkataan, benar amalan, benar hatinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini perlu kita usahakan supaya kita ini benar-benar menjadi orang yang menyerah diri kepada Allah. Jadi anak kunci semua perkara tersebut ialah persediaan yang benar untuk pertemuan dengan Allah. Maknanya dia benar-benar ingin berjumpa dengan Allah Ta'ala, dengan arti kata dia yang meyakini Allah Ta'ala, maka dia akan melakukan amal-amal yang soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kunci itu terletak di tangan Tuhan yang maha pembuka, lagi maha mengetahui, yang tiada Tuhan, yang tiada Rabb selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala lah yang membuka hati-hati manusia. Kita tidak mampu membuka hati manusia, dan kita pun tak mampu nak buka hati kita sendiri.
Maka dengan amal-amal soleh yang kita lakukan tadi, mendekatkan diri kita kepada Allah, dan amal soleh tadi hingga sampai kepada yakin. Bila benar-benar yakin, maka akan benarlah segala perkataan kita, segala perbuatan kita, dan hati kita benar-benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila seseorang salih tadi menghiaskan dirinya dengan sifat benar tadi, dia akan mampu berjalan dengan langkah yang begitu laju. Bila dia benar-benar yakin dengan Allah dan betul-betul yakin kepada Allah, kemudian betul-betul ini kembali kepada Allah, hatinya bila tulus dengan Allah, yakin betul-betul, maka dia akan melangkah kepada Tuhan dengan langkah yang laju menuju martabat iman yang tinggi, ataupun mudah dia mencapai makrifat kepada Allah Ta'ala, yakni benar-benar mengenal Allah Ta'ala. Satu perasaan akan timbul dalam hatinya, rasa gun, rasa takut, rasa ingat kepada Allah Ta'ala. Dan perasaan-perasaan inilah yang rasa harap, gerun, takut, rindu, asyik, cinta kepada Allah, yang menguatkan orang tadi jadi amal ibadat kepada Allah. Maka ini jawapan yang dikatakan kenapa kita tidak istiqamah kepada Allah, kerana jawapannya kita belum lagi benar dalam ibadat terhadap Allah, beribadat kepada Allah Ta'ala. Jadi perlu disedarkan hati kita. Hati kita ni perlu disedarkan, sehingga kan hati kita ni seolah-olah disertak, rasa sedar dengan kelalaian yang kita lakukan selama ini. Maka disuruh kita ni agar memperbanyakkan amal ibadat. Dan nak banyak amal ibadat, tidak dapat tidak, kita kena banyak duduk di tempat-tempat yang baik, berkawan dengan orang yang soleh. Bahkan kadang-kadang tengok ulama pun rasa terkesan limpah hadiah. Orang yang baik ini maknanya ibarat dia cahaya. Jadi kalau kita yang gelap ini duduk dengan dia, maka kegelapan kita pun akan dapat juga maknanya cahaya daripada apa yang ada pada diri dia. Maka disuruh tadi agar seseorang tadi nak berjalan kepada Allah, mesti meningkatkan dirinya dengan melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marhalah pertama, perjalanan pertama, iaitu sair kepada Allah, ialah seseorang hamba yang bersifat benar dalam kembali kepada Tuhannya, ialah taubat nasuha. Perjalanan yang pertama nak jadi orang yang benar, yang pertama adalah taubat nasuha. Dia kena bertaubat kepada Allah Ta'ala. Maka seorang yang ingin bertaubat kepada Allah, dia mesti bersihkan hati dia. Bersihkan hati dia kepada Allah, pastikan dia benar-benar ingin bertaubat. Kerana orang tu tak kira, dia tidak lagi dikira bertaubat seandainya hatinya masih cenderung nak buat maksiat. Dan dia itu tidak lagi dikira bertaubat seandainya dia itu kerana tidak ada peluang nak buat maksiat. Kerana tak ada peluang nak buat maksiat, maknanya maka dia pun bertaubat kepada Allah. Maknanya, maka ini belum lagi orang yang bertaubat kepada Allah Ta'ala. Maka perjalanan pertama nak menjadi orang yang benar kepada Allah, yang pertama adalah taubat nasuha, yang mana ia merupakan asas segala amal soleh dan permulaan darjat kesempurnaan. Maka taubat mesti dilakukan. Bagi orang yang beriman, beramal soleh pun kena taubat. Jangan duk kata orang ahli maksiat je kena taubat. Bahkan kalau ikut kita hari ni, kena taubat sama kita. Dari segi perkataan kita banyak salah. Perkataan pun dah banyak salah. Belum lagi perbuatan kita. Kita boleh bercakap belaka. Mana kita boleh bercakap, orang yang bercakap tentang sabar, adakah dia ni betul-betul sabar? Kadang-kadang bila kena pada orang, memang dia boleh kata sabar. Tapi kena pada dia tak boleh sabar. Dia pun tidak boleh sabar. Jadi di situ kita sudah tidak betul perbuatan, tidak betul perkataan, banyak ia tidak betul perkataan. Apatah lagi hati kita nak betul dengan Allah Ta'ala. Lalu mana-mana kita, banyak kitab-kitab tasawuf pun, baik daripada karangan Abu Isa Qadir hari ini yang kita baca, ataupun Imam Al-Ghazali, ataupun Ibnu Athaillah, dalam kitab Tajuk Aus sebagai contoh, mereka banyak memulakan dengan perjalanan ibadat melalui taubat. Kerana kalau kita tidak bertaubat, macam mana hati kita nak bersih? Dan disebut bertaubat ini, orang itu umpama sesuatu yang kotor dibasuh.
Baju yang kotor kita basuh, maka baju itu akan jadi bersih. Tapi kalau baju itu kotor, kita pakai, bukan saja semakin kotor, bahkan membawa busuk. Bila busuk, siapa nak duduk dekat kita? Kalau orang, kawan kita sendiri, sahabat anda kita pakai baju yang kotor, kemudian tidak basuh, lepas tu sentiasa pakai, lama kita biar begitu saja, maka baju ini bukan saja kotor, bahkan busuk. Lalu sahabat kita tak duduk bersama dengan kita. Kalaulah baju yang kotor itu yang kita duduk, sahabat kita tak jumpa, tak bersama dengan kita, bagaimana dengan Allah Ta'ala yang membiarkan hati kita kotor, busuk? Andai kata hati ini, maknanya yang kotor ini kalau dibuka hijab, maka baunya agak busuk. Maknanya sebab tu ada ahli sufi yang kasyaf, Allah Ta'ala beri pembukaan kasyaf. Dia pergi nak ambil wudu, dia baru nak ambil wudu, tapi dia tak boleh ambil wudu. Tak jadi dia ambil wudu, dia cari air lain, pergi kolah lain. Lalu orang bertanya, kenapa kamu tidak mengambil air semayang? Kenapa kamu tidak ambil wudu di sini? Aku telah melihat bahawa di dalam kolah ini air yang sangat kotor. Lalu orang pergi tengok, tak ada kotor-kotor pun, tapi dia tengok kotor. Sebab apa? Sebab ketika orang itu mengambil wuduk di kolam, sebenarnya ketika kita mengambil wuduk, maka gugur segala dosa-dosa kita. Dosa ini kotoran sebenarnya, kita tidak nampak kotoran. Jadi bila kita ambil wuduk, basuh, sebab tu dalam hadis kata, kalau kita basuh muka, maka dosa-dosa daripada muka ini akan jatuh. Kita bertangan, maka dosa-dosa daripada tangan ini akan jatuh, menitis bersama dengan dosa-dosa. Sebab itu disebut dalam hadis, dosa kita akan gugur bersama dengan titisan air wudu kita. Sehingga kan ulama fiqh mengatakan orang yang ambil wudu, basah air wudu, dikesak selalu, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Dia panggil makruh saja, tapi dibahas lagi oleh ulama-ulama mengatakan bahawa kerana kalau dikesak, maka titisan air tadi tidak ada titisan air yang disebut di dalam hadis, titisan air tadi menitis bersama dengan dosa-dosa. Jadi dosa-dosa ini satu kotoran. Jadi bila kotor tu duduk di mana? Duduk di hati. Duduk di hati maknanya kotor tadi. Jadi bila kotor hati kita tak bersihkan hati. Dengan hati kotor ni kita tak bersihkan. Bila tidak bersih, hati tadi semakin kotor. Dosa semakin tambah, kotor. Lama-lama hati menjadi busuk. Bila hati busuk, kalau pakaian kita busuk, sahabat kita nak duduk dekat. Kalau hati kita busuk, kita jauh dengan Allah. Maka bila kotoran ini, dosalah yang mengikat kita ataupun memberatkan kita ibadat. Bukan apa sebenarnya yang jadi berat ibadat? Dosa di antara jalan yang memberatkan kita ibadat selama ini. Lalu macam-macam timbul, kenapalah malas beribadat, sebenarnya sampai dosa. Sampai dosa, maka disuruh kita bersihkan dosa tadi. Kita bersihkan dosa, lalu di antara jalan membersihkan dosa itu, di antaranya adalah bertaubat kepada Allah dan mengekalkan istighfar kepada Allah. Banyak istighfar, bertaubat nasuha, bertaubat, maka bersihlah hatinya daripada dosa. Dan orang yang bertaubat ini dipanggil at-taibu minaz zambi kaman la zambalah dalam hadis. Mengatakan bahawa orang yang bertaubat daripada dosa, maka umpama dia tidak ada dosa. Walaupun dosa dia banyak, kalau dia bertaubat kepada Allah, barulah kita akan jadi orang yang benar dari segi perkataan, perbuatan, akhlak dan sebagainya. Maka perjalanan pertama itulah dia disuruh taubat. Bahkan taubat ini dipanggil jalan yang pertama, penghalang kita untuk pada Allah. Maknanya kalau orang itu tidak ada taubat, maka tidak ada sa'i kepada Allah, tidak ada perjalanan kepada Allah. Dia kena bertaubat. Taubat dengan azab yang bersungguh-sungguh nak meninggalkan maksiat kepada Allah. Lepas taubat, kena cari orang yang soleh. Mana boleh kita taubat kawan orang yang tidak dengan orang yang membawa kita maksiat ataupun menyebabkan kita lalai. Itu tidak lagi dipanggil orang bertaubat. Yang pertama, dia kena berkawan dengan orang yang soleh.
Yang kedua, dia kena tambah ilmu agama. Yang ketiga, dia kena tambah ibadat kepada Allah. Mana boleh dia taubat saja, dia taubat semayang, dia kena qada balik semayang-semayang dia yang lalu. Qada balik semayang dia yang lalu. Orang itu taubat daripada puasa, dia kena qada balik puasa-puasa yang lalu, kena bayar fidyah. Disebabkan kelalaian yang lalu. Dan orang yang bertaubat kepada Allah Ta'ala ini, dia telah mula berjalan dengan Allah. Jadi selama ini kita mungkin faham bahawa taubat ini duduk kepada ahli maksiat saja. Ahli maksiat dia bertaubat, ya. Ahli maksiat memang wajib kita bertaubat. Dan kita yang buat amal ibadat ni, kita boleh jamin ibadat kita sempurna. Kita boleh jamin ibadat kita ini bersih. Bahkan kita beribadat ini pun dosa kita yang lalu masih lalai tadi pun tidak lagi dibersihkan lagi. Sebab itu disuruh kita bersih agar mencapai seseorang itu sifat benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dikatakan perjalanan pertama adalah taubat, dan dia merupakan asas amal soleh, dan dia permulaan darjat untuk mencapai kesempurnaan. Ini bagaimana orang yang beribadat tidak ada taubat, macam mana? Yang kita sekadar ibadah, pergi kuliah balik, pergi sembahyang. Atau kadang-kadang sudah jaga dengan sembahyang 5 waktu, sembahyang berjemaah, kadang-kadang baca Quran. Tapi cuba tengok kesannya apa. Belajar agama sudah banyak, kuliah agama sudah banyak, dan majlis sembahyang tarawih kita sudah sembahyang sunat, sembahyang fardu kita jaga, awal waktu dan sebagainya. Tapi bagaimana dengan kesan dia? Ilmu sudah kita belajar, sembahyang sudah kita jaga, tapi bagaimana kesannya? Adakah kita benar-benar ingat kepada Allah? Sebab itu kalau orang ada bertanya kepada seorang, dia kata, wahai imam, wahai syekh, bagaimana, apakah perjalanan pertama yang kita nak pergi kepada Allah? Ibaratnya kalau orang tu lalai sungguh lalai sungguh, tiba-tiba nak beribadat kepada Allah Ta'ala. Apakah perjalanan pertama sekali? Apakah yang dia perlu buat untuk beribadat kepada Allah? Maka jawapan dia adalah taubat. Syekh tadi jawab taubat. Kenapa pergi begitu? Di bawah ni ada seorang datang. Mana itulah hal dia begini. Banyak masalah dia, mana nak buat, hati tidak tenang, serabut dan sebagainya. Dan dia kata dia ini tekanan tinggi tekanan. Dia kata siapa nak tahu nak buat dia. Ni macam mana nak buat? Kita ni bukan pandai tentang masalah orang, tapi beginilah nak beritahu. Kita usah fikirlah apa ni. Mari kita fikir hubungan kita dengan Tuhan. Fikir hubungan kita dengan Allah. Maknanya apa kata kalau kita bertaubat? Lalu saya pun suruhlah cuba malam-malam beristighfar, baca gini-gini. Baca. Buat malam ni juga buat. Lepas tu munajat malam ni, munajat dengan Allah, buat macam ni jalan taubat buat gini-gini. Dia buat sungguh. Balik malam tu semangat tu. Petang tu apa? Nak tunggu dah malam nak buat macam tu. Maknanya. Dan kalau kita fikir-fikir masalah hutang banyak, BBT bayar hutang, dah selesai ke? Lagi dia cari orang lain, hutang orang lain, dah selesai. Jadi macam mana? Balik pada Tuhan. Balik pada Tuhan, kembali istighfar, bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dia buat. Jadi ringan terus buat amal ibadat. Mungkin ikhlas betul dia, Allah Ta'ala terima, Allah Alam, kita tidak tahu. Tapi kita lebih baik bersangka baik dengan dia. Katanya abang dia, Masya Allah, sebelum subuh sudah bangun, sambung pula. Kalau zikir malam tu, bangun sebelum subuh, sambung pula. Tak sambung pula tunggu subuh. Maknanya mudah pula bangun. Tanya abang dia, biasa Ustaz, pukul 10 ke 11. Maknanya bangun tayar tu pukul 11. Mudah. Jadi bila orang itu taubat, dia akan datang pertolongan Allah. Apa pertolongan Allah Ta'ala yang besar? Pertolongan Allah Ta'ala yang besar, yakni hati kita ini dekat dengan Allah, dan Allah Ta'ala tolong kita dalam melakukan ibadat kepada Allah. Jadi dalam diri kita ni ada nafsu yang dipanggil nafsu ammarah. Nafsu ammarah, nafsu yang suka marah. Nafsu ammarah bisu,
nafsu yang menyeru manusia buat jahat. Sebab itu orang yang kecenderungan dia buat maksiat ataupun buat benda yang tidak molek, cenderung dan dia rasa suka dengan perbuatan maksiat tadi, itu dia panggil nafsu amarah. Dan dia tak menyesal pun. Setengah tu bangga dengan maksiat yang dia buat. Itu dia dikira nafsu amarah. Jadi dalam mendidik nafsu amarah, nafsu ni kena didik juga. Maknanya nafsu ni kena didik. Dalam mendidik nafsu amarah, sidik memainkan sifat benar ini, memainkan peranan yang cukup penting. Betul-betul tak kita benar nak kepada Allah? Betul-betul tak kita nak kembali kepada Allah? Kalau orang tu betul-betul nak kembali pada Allah, maka mudah perjalanan dia. Tapi kenapa payah kadang-kadang betul-betul nak kembali pada Allah, tapi sampai masa tak juga kembali pada Allah? Bermakna khidmat semangat dia itu belum lagi benar. Kalau tanya orang, memang ramai dah, saya betul-betul nak berubah, betul saya nak kembali betul pada Allah. Tapi tak ke mana? Sekejap saja. Akhir kali orang terang-terang balik air pula. Mana jadi balik asal balik. Sebab apa berlaku macam itu? Kerana semangat dia ni nak kembali kepada Allah ni belum lagi kuat. Lalu dikata dalam mendidik nafsu amarah, sidik memainkan peranan yang cukup penting bagi menentukan kejayaan, untuk melepaskan diri mereka daripada penyakit dan juga syahwat nafsu amarah tersebut. Ada orang dia betul-betul nak kembali pada Allah, tapi bila dia buat tak berjaya. Tapi ada orang betul-betul dia nak kembali, sekali buat terus berjaya tadi. Mana sekali buat terus dia jadi orang soleh, berubah sungguh. Kenapa jadi macam tu? Dia duduk atas himmah, dia duduk atas semangat yang kuat. Semangat yang kuat tu duduk atas apa? Semangat yang kuat duduk atas kebenaran dia tadi. Kebenaran dia, betul-betul benar dia. Sebab itu ramai para sahabat Nabi yang mereka itu bila dia berjumpa Nabi, dia betul-betul kembali kepada Allah, dia jadi orang soleh. Sa'ad bin Mu'az ke Sa'ad bin Jabal, lupa saya, orang yang kuat menentang Nabi, hatta berperang lawan Nabi bersungguh-sungguh. Tiba-tiba akhirnya dia rasa betul-betul sesat, dia betul-betul nak kembali pada Allah, beriman dengan Allah, masuk Islam, beribadat bersungguh-sungguh, semata menjadi orang yang saleh, kuat dia amal ibadat. Jadi kekuatan amal ibadat dia buat ni sebab apa? Di antaranya semangat yang begitu tinggi, himmah yang begitu tinggi, dan semangat dia itu memang semangat yang benar, betul-betul nak kembali kepada Allah Ta'ala. Maka dikatakan bahawa memainkan peranan yang penting untuk menentukan kejayaan, untuk melepaskan diri daripada penyakit dan juga nafsu syahwat, nafsu amarah tersebut, nafsu yang menyeru manusia kepada kejahatan. Jadi semangat yang kuat tadi boleh dia mengalahkan nafsu. Sebab tu dia ajar dalam taubat ada azam. Azam ni nak ajar sifat benar kita. Sebab tu orang yang bertaubat, dia bertaubat pada Allah, malam tu dia semayang sunat taubat, tuan-tuan. Imam Ghazali ajar 4 rakaat semayang sunat taubat. Habis pada semayang sunat taubat 2 rakaat, dia istighfar banyak-banyak. Istighfar. Maknanya lepas daripada istighfar, dia bersalawat kepada Nabi, dia berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, berzikir untuk membersihkan hati dia. Maknanya taubat. Lepas bertaubat, dia munajat pada Allah. Kemudian mesti orang yang bertaubat itu ada azam. Azam dia apa? Dia kena berazam, dia akan meninggalkan maksiat yang dia buat azam ni. Azam ni jadi semangat boleh tinggal. Dan azam ini, dia berazam itu melihat semangat dia. Semangat ni main peranan penting. Betul ada orang-orang macam orang-orang tabligh, dia kuat semayang sunnah, bersugi, dia jaga, dia mari semangat. Sebab apa? Dia ada dorongan. Dorongan ni baca kitab Fadail Amal, Fadilat Amal. Jadi dia baca Fadilat Amal, dia mari semangat. Dia jaga sembahyang, dia jaga itu, dia mari semangat. Jadi semangat ini maknanya kalau dia itu benar-benar betul nak kembali pada Allah, semangat dia akan kuat. Semangat dia kuat ini, dia akan dapat kejayaan dalam ibadah. Dia akan jadi semangat ni jadi kuat, ataupun dia boleh membawa kepada istiqamah. Ada tarikan, ada tolokan dia untuk melakukan amal ibadat.
Tapi kita kadang buat ibadat tak semangat saja, buat begitu saja. Kenapa? Kerana himmah kita kurang. Lepas tu dia suruh buat azam. Kurang guru saya masa belajar dahulu, dia ajar buat niat. Dia kata orang-orang alim kadang-kadang amal dia sedikit tapi pahala banyak. Amal dia sedikit, pahala banyak. Orang yang dekatnya Tuhan ni tak semestinya ibadat banyak. Banyak hadis kata orang, banyak orang puasa tapi tak ada apa-apa. Banyak orang jaga malam yang hanya mengantuk dan letih. Banyak orang yang sembahyang, sembahyangnya bukan kau dekat, kau jauh. Jadi sebenarnya kenapa jadi gitu? Kerana jawapan dia tidak benar lagi dengan Tuhan. Tapi ada orang yang ibadat dia kurang tetapi dia dekat dengan Tuhan. Uwais Al-Qarani tidak dikenali ahli ibadat, tapi orang yang kuat dan orang yang dekat dengan Allah. Sebaik-baik tabi'in. Sebab apa? Sebab hatinya betul-betul tulus dengan Allah Ta'ala. Jadi begitu. Maknanya betul-betul dia dengan Allah Ta'ala. Maknanya hati dia benar dengan Allah, maka dekatlah dia dengan Allah Ta'ala. Tidak semesti dengan ibadat. Jadi masa belajar dahulu, guru saya kan ajar buat niat. Dia kata orang-orang alim kalau mengetahui jalan, dia ilmu dia banyak, kadang ibadat dia kurang pun, kadang-kadang pahala dia banyak. Tapi ada orang yang dia ni amal ibadat banyak tapi pahala dia kurang. Sebab apa jadi macam tu? Dia kata di antaranya kerana bila dia melakukan amal ibadat tadi, yang pertama benar dalam ibadat dia, yang kedua benar dalam niat dia. Lalu dia ajar, dia kata kalau kita nak tidur malam, kita niat, ya Allah ya Tuhanku, aku nak bangun subuh besok. Lepas tu sembahyang subuh, niat gitu. Dan dikata niat dalam tu, niat dalam melakukan amal ibadat, kemudian diajar supaya kita sentiasa berazam. Esok nak buat gini juga, besok nak buat gini, azam. Tak berjaya esok buat lagi. Azam yang kuat ini, bahkan taubat pun ada azam, akan melahirkan benar dalam amal ibadat dia. Amal ibadat dia. Lalu dikatakan bahawa sehinggalah dia ini dapat menyucikan hati dia dengan sifat benar tadi, kadang-kadang mudah dapat meninggalkan apa. Orang kadang-kadang ni walaupun dia ahli maksiat, contohnya apa? Contohnya dia suka berzina, contohnya ni. Tapi dia ini pendek kata tak nak tinggal dah perbuatan. Dia suka minarok lah, contoh. Minarok lah. Betul-betul dia suka minarok. Tiba-tiba dia berazam sungguh-sungguh. Azam sungguh-sungguh, betul-betul nak tinggal. Boleh tinggal, sekelip mata boleh tinggal. Tapi ada orang yang nak tinggal, sangat nak tinggal, lama-lama bangun duduk digedekut. Lepas tu astagfirullahaladzim. Tebal nak tinggal. Lama-lama jumpa saing, bang pula, sebotol pula. Jadi tak boleh gitu. Kekuatan dia tidak ada. Kekuatan dia tidak ada. Lalu ada orang yang bertaubat. Zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, datang sahabat. Sahabat ni bawa apa? Bawa botol arak. Dia bawa botol arak. Bila dia bawa botol arak, jumpa Sayyidina Umar. Sayyidina Umar nampak dia. Dan dia tahu dah Sayyidina Umar bakal. Dia pun letak botol arak dalam jubah dia. Sayyidina Umar tanya, "Kenapa dalam bajumu?" Dalam bajumu. Dia tahu dah kalau kata arak dapat tahu arak, dia akan kena sebat. Zaman Nabi sebat 40 hingga 80, Sayyidina Umar sebat 100. Istihad Sayyidina Umar sebat 100. Atas orang yang mabuk sangat. Lalu dia ni mari taubat. Dia pun taubat sungguh-sungguh. Dalam hati dia kata, "Ya Allah ya Tuhanku, kalau mu ni selamatkan aku daripada Sayyidina Umar, aku akan buat amal ibadat sungguh-sungguh." Lalu Sayyidina Umar tanya, "Apa dalam baju?" "Cuka," dia. "Cuka." Lalu Sayyidina Umar nak tengok. Dia pun bagi. Serah tawakal pada Allah. Sayyidina Umar rasa cuka sungguh. Cuka sungguh. Lalu dia pun dengan pertolongan Allah tadi, dia pun bertaubat sungguh-sungguh pada Allah, dan dia menjadi orang yang besar. Jadi sebenarnya sidik ni memainkan peranan.
Yang jadi kita kadang buat maksiat ini sungguh nak tinggal buat pula. Nak tinggal buat pula. Nak tinggal buat pula. Tidak ada sidik dalam itu. Tapi kalau orang tu ada sidik, mari maksiat macam mana pun. Maknanya sahabat Nabi dia minum arak, Nabi panggil dia sekali. Nabi panggil dia, beritahu pada dia boleh tinggal serta-merta. Benar dia dengan Nabi. Macam mana dia boleh tinggal sedangkan dia itu sudah ketagihan? Sudah kafir minum arak. Siapa Abu Nu'aim? Nu'aim ni dia minum arak, dia kena sebab apa? Dah kena sebab dah. Belah-belah kena sebab minum arak dulu. Maknanya dia tinggal. Tapi bila Nabi panggil dia, jumpa dia, tiba-tiba dia kabur ke Nabi, betul-betul nak tinggal. Benar dia dalam niat dia betul, benar dia sungguh hati dia benar, tulus, serta-merta boleh tinggal. Sedangkan dia selama ini orang yang sudah ketagih kena sebab dah minum arak. Jadi benar ni memainkan peranan yang penting. Jadi setakat mana kebenaran kita ni duduk pada kita, keyakinan kita. Kalau keyakinan kita kuat, benar kita kuat, segala apa saja maksiat boleh tinggal. Begitu juga orang nak kembali pada Allah. Begitu juga orang yang nak mendekatkan diri kepada Allah. Maka kalau dia benar-benar, maka dia akan dapat rasalah akan nikmat kemanisan iman dalam melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma rizqna ilman nafi'an wa rizqna fahman tayyiban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.